صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف الشيخ wan Ahmad Al-Fatani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Kitab Jawi muka surat 3. Baris yang paling bawah. Dan segala tanda agama itu 4 orang panggil alamat. Dan segala tanda ini alamat ia menunjuk atas sempurnanya agama itu ada 4. Alamat dengan maklum itu orang panggil lazim sebelah. Alamat dan maklum itu namanya lazim sebelah. Kerana tak mesti ada alamat, tak mesti ada maklum. Kalau orang ada agama, dia mesti ada alamat. Kalau orang ada agama, dia mesti ada alamat. Tapi kalau orang ada alamat, belum tentu ada agama. Atau lazim sebelah antara alamat dan maklum, itu lazim sebelah namanya. Dan segala tanda ni alamat yang menunjukkan kesempurnaan agama itu ada 4. Mana dia 4? Pertama, sah i'tiqad. Apa tu sah i'tiqad? Iaitu jazam dengan barang. Iaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan akan dia oleh ahli sunnah. Yang ahli sunnah wal jamaah. Tanda agama yang pertama sah i'tiqad. Kita boleh bawakan orang panggil sihatul i'tiqad ataupun kita boleh bawa dengan jalan idafah sifat kepada maksuf atau maksud sah i'tiqad yakni al-i'tiqadus sahihu. Yang pertama tanda agama i'tiqad yang sah. Sah i'tiqad maksudnya i'tiqad yang sah iaitu i'tiqad yang sah ni. Jazam. Apa jazam? Dari segi lurah bahasanya, jazam itu artinya qata'. Dari segi lurah bahasa, jazam membawa erti qata', memutuskan. Sebab tu bila kata jazam, orang akan sambung. Jazam, putus. Biasa kalau kita dengar orang mengajar, jazam putus. Sebab apa orang terjemah jazam tu putus? Jazam dari segi lurah bahasa artinya qata', memutuskan. Bila kita kata pegangan yang jazam, maksudnya pegangan yang putus. Itu maksud pegangan yang jazam, pegangan yang putus. Seperti kita putuskan kata Tuhan itu ada. Kita putus Tuhan itu ada. Mesti ada. Putus sampai tak, terima tak ada. Atau panggil jazam dengan makna qata', memutuskan. Misal seperti kita putus kata Tuhan itu ada. Ada sampai tak, terima tak ada. Ada Allah Ta'ala itu sungguh. Ada Allah itu sungguh, tak, terima tidak langsung. Marikan dalil. Kita bawa mari satu dalil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang bagi jazam tu. Itu yang dimasukkan dengan jazam. Apa i'tiqad yang sah?
iaitu jazam. Kena ingat dari segi lughah, jazam tu artinya memutuskan, putus. Iaitu i'tiqad yang sah jazam dengan barang. Maksud barang tu pegangan. Jazam dengan barang, yakni jazam dengan pegangan yang diiktikadkan akan barang tu pegangan oleh ahli sunnah, yakni wal jamaah. Jangan pernah tertinggal di belakang ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda agama yang pertama. Yang kedua, tanda agama benar qasad. Benar qasad. Iaitu maksud benar qasad ni apa? Menunaikan ibadah dengan ikhlas. Kita kerjakan ibadah dengan sifat ikhlas. Tengok angka 1 kat bawah. Qauluhu, bermula katanya, kata Tuan Muallif Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala, menunaikan ibadah dengan ikhlas artinya apa? Mengerjakan akan ibadah serta ikhlas niat bagi Allah Ta'ala. Kita kerjakan ibadah serta ikhlaskan niat bagi Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala. Bagi kerana. Ikhlas niat kerana Allah Ta'ala. Macam mana rupa? Macam mana rupa ikhlaskan niat kerana Allah? Dengan ni orang bagi taswih. Rupa ikhlas niat bagi kerana Allah Ta'ala. Dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadah itu. Jangan disekutukan pada ibadah. Orang bagi tasyrik. Sekutu namanya tasyrik fil ibadah. Bukan syirik. Syirik lain. Tasyrik lain. Syirik lain. Kan? Dinama tasyrik fil ibadah. Kan? Dia bukan syirik pada bab usuluddin. Itu berbeza. Kan? Maksud di sini, orang panggil tiada disekutukan pada ibadah itu, tak disekutu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Kena faham ni? Di sini bukan syirik pada bab usuluddin tu. Menyembah selain daripada Allah Ta'ala, tidak. Yang ni orang panggil tidak disekutukan pada ibadah, orang panggil tasyrik namanya. Tasyrik fil ibadah itu berbeza dengan syirik pada bab usuluddin. Itu berbeza. Bagaimana nak taswir rupa ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala dengan bahawa tidak disekutukan pada ibadah itu, tak disekutu akan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini terbit dua pengertian. Kalau sekutu pada ibadah itu zahir, seperti sembah lain daripada Allah Ta'ala, itu namanya syirik jali. Terbit dua perkara. Kalau sekutu pada ibadah itu zahir, terang-terang nyata, itu namanya syirik jali. Dan syirik jali itu kalau secara nyata. Ini orang musyrikin. Nyata-nyata sembah berhala. Nyata sembah pokok. Nyata sembah matahari bulan bintang. Itu orang panggil orang-orang musyrikin. Tapi kalau duduk ibadah, dia sekutu dalam hati. Duduk sedang-sedang beramal ibadah, datang penyakit syirik sekutu dalam hati. Kalau sedang-sedang beramal ibadah, datang penyakit sekutu dalam hati, dia ibadah sebab apa? Dia ibadah nakkan pujian daripada orang. Itu lain tu. Beza dengan syirik jali tadi. Dia ibadah nak sanjungan, nak akan orang sebut-sebut tentang dia. Ini orang panggil syirik khafi namanya. Itu berbeza. Ini namanya syirik khafi. Sebab itulah orang panggil Imam Sanusi rahimahullah ta'ala dibagikan sampai 6 syirik.
Imam Sanusi dibagikan syirik itu terbagi kepada 6 bahagian. Itu Imam Sanusi. Kalau kita buka kita Imam Sanusi, kata Imam Sanusi, syirik itu terbagi kepada 6 bahagian. Mana dia? Yang pertama, syirik istiqlal. Istiqlal. Syirik istiqlal. Apa syirik istiqlal? Menafikan adanya 2 Tuhan. Menafikan, orang panggil menetapkan ada 2 Tuhan. Syirik istiqlal menetapkan adanya 2 Tuhan. Ditetapkan ada 2 Tuhan. Ataupun lebih daripada 2 Tuhan. Tuhan yang menjadikan kebaikan, lain. Contoh. Tuhan yang menjadikan kejahatan, lain. Itu namanya syirik istiqlal. Ditetapkan ada 2 Tuhan atau lebih dari 2 Tuhan. Ini seperti akidah pegangan orang Majusi. Orang Majusi mereka berpegang ada 2 Tuhan. Tuhan yang menjadikan kebaikan dan Tuhan yang menjadikan kejahatan. Kata setengah, etikat orang Majusi ini mereka beretikat Tuhan yang menjadikan kebaikan itu namanya An-Nur. Tuhan yang menjadikan kejahatan itu namanya Az-Zulmah namanya. Itu bagian pertama, syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Tab'idun. Dengan dot, tab'id. Tab'idun. Yang kedua, yang pertama syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Apa syirik tab'id? Dia menyatukan Tuhan daripada beberapa Tuhan. Itu syirik tab'id. Dia menyatukan Tuhan daripada beberapa Tuhan. Namanya syirik tab'id. Contoh di mana? Seperti akidah orang Kristian, mereka berpegang konsep Trinity. Akidah orang Nasara, Trinity yang dipegang oleh orang Nasara Kristian, itu namanya syirik tab'id. Dia menyesal. Tuhan Mak Nasara, putus-putus. Itu pegangan orang Nasara, konsep Trinity itu dinamakan syirik tab'id namanya. Yang ketiga, orang syirik takrib. Takribun. Syirik takrib. Yang ketiga, yang pertama syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Yang ketiga, syirik takrib. Takribun. Apa syirik takrib? Ianya beribadah kepada sesuatu selain dari Allah. Dia beribadat selain daripada Allah, tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya syirik takrib. Dan dia beribadah kepada sesuatu tujuan supaya dirinya hampir kepada Allah. Disembah berhala dengan tujuan supaya dia dekat dengan Allah SWT. Itu namanya syirik takrib. Dia menyembah, beribad kepada sesuatu, kan? Orang panggil dengan tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya syirik takrib namanya. Yang keempat, kan? Syirik taklid. Taklidun. Yang keempat kata Imam Sanusi, syirik taklid. Apa syirik taklid? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ikut orang lain. Dia beribadah kepada Allah dengan sebab ikut orang lain, namanya syirik taklid. Yang pertama syirik istiqlal. Yang kedua syirik tab'id. Yang ketiga syirik takrib. Yang keempat syirik taklid. Yang kelima syirik asbab. Yang kelima syirik asbab. Apa syirik asbab? Dia menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu, menyandarkan
satu kesan terhadap sebab yang tertentu yang bersifat adat. Menyandarkan satu kesan terhadap sebab yang tertentu yang bersifat dengan adat. Seperti berpegang oleh manusia, kenyang. Kenyang kena makan. Seorang manusia dia berpegang, kenyang dengan sebab makan. Dan bukan dengan sebab Allah. Dia makan kenyang, kenyang tu dengan sebab makan. Bukan dengan sebab Allah yang memberi kenyang. Itu dikatakan syirik asbab nama. Maka ini ada tafsir. Syirik asbab itu ada tafsir. Fafihi tafsilun. Adakah orang yang berpegang demikian itu kufur atau tidak kufur? Dia berpegang pada asbab dengan sebab makan dia kenyang. Bukan Allah yang mengenyangkan. Maka adakah dihukumkan orang ini kufur atau tidak? Ya. Maka ulama memberikan tafsir. Suara Ustaz Kalau putus-putus, berpegang Ustaz. kepada sebab itu kufur. Suara Ustaz putus-putus, Ustaz. Suara hilang. Maka itulah Line Ustaz ni. yang akan mengenyangkan. Kalau berpegang pada sebab itu kufur. Oh, suara Ustaz tak dengar, putus-putus. Macam internet tak clear. Ustaz check balik. Tengok. Saya pun macam biasa. Ya ke? Dan kalau berpegang memberi okey. kesan melebihkan daya yang Allah jadikan kepada makhluk, maka ini orang panggil fasik, orang yang bid'ah. Syirik
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kena ulang balik Ustaz. Okey, baik. Boleh. Tak, apa ni, syirik tadi tu. Ingat tadi kan? Angka pertama, kauluhu, menunaikan ibadah dengan ikhlas. Apa artinya? Mengerjakan akadnya akan ibadah serta ikhlas niat bagi Allah Ta'ala. Macam mana rupa ikhlaskan niat kerana Allah dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadah itu. Tidak disekutukan pada ibadah, ini orang panggil tasyrik fil ibadah, bukan syirik dalam bab usuluddin. Tidak disekutukan pada ibadah akan yang lain daripada Allah SWT. Ini baru terbit dua pengertian. Ini baru terbit dua pengertian. Kalau sekutu pada ibadah yang zuhir, terang-terang dia sekutu, dia sembah yang lain daripada Allah, itu namanya syirik jali. Maka istilah syirik jali ini, orang tersebut namanya musyrikin. Orang yang mengerjakan syirik jali, dinamakan orang itu orang musyrikin. Akan tetapi, kalau dia beramal ibadah, dia sekutu dalam hati. Dia sedang beramal ibadah, datang sekutu dalam hati, nakkan pujian, nakkan sanjungan, nakkan orang sebut-sebut. Dan itulah orang panggil syirik khafi namanya. Rentetan daripada syirik khafi itulah, kata Imam Sanusi, syirik itu terbagi kepada 6. Yang pertama, kita sebut nama dulu kan. Yang pertama, syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Yang ketiga, syirik takrib. Yang keempat, syirik taklid. Yang kelima, syirik asbab. Yang keenam, syirik aghrad. Syirik aghrad. Aghradun. Syirik agradun. Lalu bagaimana tafsir? Bagaimana yang dikatakan syirik istiqlal? Syirik istiqlal ini, dia menetapkan adanya dua Tuhan atau lebih. Dia menetap dengan pegangan ada dua Tuhan ataupun lebih daripada dua Tuhan. Itu namanya syirik istiqlal. Seperti pegangan orang Majusi. Orang Majusi berpegang Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menjadikan kebajikan dan Tuhan yang menjadikan kejahatan. Ahura Mazda. Anggara Manyu. Maksud nama Tuhan, kata orang Majusi lah. Dua Tuhan yang mereka pegang tu, satu namanya Ahura Mazda. Yang kedua, Anggara Manyu. Bunyi pun lain sikit lah kan. Pasal bukan bahasa orang Melayu. Bukan orang Melayu. Orang Majusi. Ditetapkan sekurang-kurang dia berpegang ada dua Tuhan ataupun lebih. Itu namanya syirik istiqlal. Jangan lupa ya, yang pertama syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Yang kedua, syirik tab'id. Apa syirik tab'id? Dia menyatukan Tuhan daripada beberapa Tuhan. Dalam banyak-banyak Tuhan, digabungkan. Digabung, disatukan, itu namanya syirik tab'id namanya. Seperti golongan orang Nasara, mereka berpegang dengan konsep Trinity. Konsep Trinity, ada bapa Tuhan, ada mak Tuhan, ada anak Tuhan. Dia menggabungkan daripada beberapa Tuhan menjadi 3. Atau konsep Trinity, namanya syirik tab'id namanya. Syirik istiqlal yang pertama, syirik tab'id yang kedua. Yang ketiga, syirik takrib.
Hampir. Takrib namanya hampir. Tambaid setengah. Syirik takrib yang ketiga itu dia beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala dengan tujuan nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia beribadah, dia beramal lain daripada Allah Ta'ala dengan tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu nama syirik takrib. Kata orang jahiliah, kami menyembah berhala supaya nak mendekatkan diri kepada Allah. Atau syirik takrib namanya. Dan syirik takrib namanya. Yang keempat, ada mengenai syirik taklid. Taklid kan? Muqallid. Syirik taklid. Beribadah kepada Allah SWT sebab ikut orang lain. Dia beribadah sebab ikut orang lain. Itu namanya syirik taklid, ikut-ikut. Dalam fiqh, kita orang awam wajib kita taklid. Tapi dalam akidah, tak boleh bertaklid. Tiba-tiba dalam akidah dia bertaklid. Itu namanya syirik taklid namanya. Yang kelima, syirik asbab. Kan? Dia sandarkan satu kesan kan, terhadap sebab yang tertentu yang bersifat dengan adat. Adat api itu menghanguskan. Kalau dia berpegang kepada asbab, memang api itu yang menghanguskan. Memang pisau itu yang boleh memutuskan. Kalau dia berpegang pada asbab, itu kufur, na'udzubillah. Kalau dia berpegang kekuatan ataupun kesan yang Allah jadikan pada sesuatu, itu yang boleh membuat bekas seperti panas yang ada pada api. Kekuatan panas yang Allah jadikan pada api, dengan panas itulah boleh menghanguskan. Tajam yang ada pada pisau, dengan sebab kekuatan tajam itulah pisau itu boleh memutuskan. Itu orang fasik namanya. Tak jatuh kufur, fasik. Itulah namanya bid'ah. Syirik taklil, syirik tab'id, syirik takrib, syirik taklid, syirik asbab. Yang keenam, syirik aghrad. Dan yang keenam, syirik aghradun. Aghrad. Apa syirik aghrad? Beramal selain daripada Allah, maka ini tak kufur tetapi dikira maksiat. Dia beramal tapi niatnya nakkan pujian. Kenapa beramal? Kenapa sembahyang? Mudah-mudahan orang kata saya ni baik. Kenapa sedekah? Mudah-mudahan ni kan, orang panggillah saya ni orang yang pemurah. Orang panggil. Yang keenam itu dia beramal bukan kerana Allah. Itu namanya syirik aghrad. Syirik aghrad hanya maksiat saja. Syirik aghrad tak jatuh kufur, hanya dosa sebab bermaksiat saja. Itu 6 bagi syirik. Kalau tak ikhlas, tengok. Tengok di mana tangga kita beribadah. Syirik taklil ke, takrib ke, tabi'id ke, asbab ke, taklid ke, aghrad ke. Kalau dia beramal bukan kerana Allah, nak sanjungan, nak pujian, itu namanya syirik apa? Syirik aghradun. Aghrad. Ada tujuan lain. Kenapa semayang? Kan orang mengata pula aku tak semayang kan. Itu syirik aghrad namanya. Itulah yang dikatakan 6 bagai syirik. Dengan bahawa tidak disekutukan pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah SWT. Itulah orang panggil bagi Allah itu semata-mata. Dan kita beribadah bagi Allah itu semata-mata. Kalau buat bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti niat keduniaan.
sama ada makhluk, ataupun pangkat, ataupun kemegahan, ataupun pujian. Tapi apabila kerana akhirat, maka lepaslah. Dah terlepas daripada syirik. Tidak dikatakan orang ini orang yang syirik. Kalau ada tujuan akhirat, dia terlepas daripada syirik. Kenapa beribadah? Saya nakkan syurga. Itu bukan orang syirik. Dia lepas daripada syirik. Kenapa beribadah? Saya nak dapatkan pahala. Bila silarkan kepada akhirat, itulah dikatakan sekurang-kurang ikhlas. Itu sekurang-kurang ikhlas, tidak dikatakan syirik. Kalaulah beribadah semata-mata dunia, tengok syirik apa. Dan syirik 6 bagi tadi. Dari syirik 6 bagi tadi. Itu martabat ikhlas yang paling rendah lah kan. Martabat ikhlas yang paling rendah. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa Allah. Kitab ni faman kana yarju liqa Allah. Silap tu. Kena surah Al-Kahfi ni kan. Yang betulnya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Betul ke tu? Betul kan yang silap tu? Ustaz. Kurungkan perkataan Allah yang betul rabbih. Bukan Allah tu, rabbih tu. Ni kan biasa dengar kan surah Al-Kahfi tu kan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kitab tu Allah tu. Betul kan? Liqa'a rabbih. Faman falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyungutui pada amalnya, yang menyungutui pada amalnya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia. Dia tak ada terjemah ke? Faman kana yarju, maka mereka yang mengharaplah ia. Ada setengah ulama tafsir kata, apabila kana dan khabar dia fi'il mudhari'. Kana khabar fi'il mudhari'. Dan yarju kan fi'il mudhari'. Kalau kita mengaji nahwu, kana ni ada fi'il tam, ada fi'il nakis. Kan? Kalau kita mengaji nahwu, kana dia panggil tarfa'u isma wa tansibu khabar. Kan? Kita biasa-biasa dengar kan, dalam kita faham lah kan. Kalau dalam ilmu nahwu saraf, kana ni orang panggil fi'il nakis. Tarfa'u isma wa tansibu khabar, dia merupakan isim menasab khabar. Tiba-tiba khabar dia fi'il mudhari'. Karena tiba-tiba khabar dia fi'il mudhari' yarju. Yarju fi'il mudhari'. Maka dalam ilmu nahwu, kata sebagian ulama mufassirin, apabila kana tu khabar dia dengan fi'il mudhari', dia menunjuk atas tetap. Menunjuk atas tetap. Barang siapa yang Allah ia selalu mengharapkan. Apa tu? Faman barang siapa kana yarju, barang siapa yang selalu mengharapkan. Maknanya gitu. Kita nak terjemah, kita ikut kaedah. Dan ikut kaedah.
Nak terjemah Quran boleh bukan semata-mata lurah, dia kena masuk ilmu nahwu saraf. Faman, maka barang siapa kana yarju, yang selalu mengharapkan. Sebab apa kaedah dia? Bila kana tu didatangkan dengan khabar fi'il mudhari', dia menunjuk di atas tetap. Kan? Menunjuk atas tetap. Bermakna kita terjemah dan bertetap, tetap istiqamah. Kan dah gitu. Dan faman, maka siapa yang Allah selalu mengharapkan bertemu Allah, liqa Arabi, bertemu akan Tuhannya. Kan? Boleh pakai zuhir, bertemu zuhir. Bertemu dengan mana? Berjumpa. Kita berjumpa dengan Allah SWT secara zuhir. Boleh pakai makna zuhir? Boleh. Atau boleh kita takdir. Bertemu dengan mana balasan Tuhan seperti syurga ataupun nikmat syurga pun boleh. Faman kana yarju liqa Allah, maka barang siapa selalu mengharapkan akan bertemu dengan Tuhan, falyamal, maka hendaklah kerjalah ia. Amal yang mana kerja? Sebab apa? Kalau orang Melayu ni, dalam fikiran orang Melayu, bila sebut amal, dia nampak sembahyang, dia nampak sedekah, dia nampak zikir. Tak mesti. Itu hanya sebahagian daripada amal. Amal bukan sekadar sembahyang, zikir, tak. Kita sedang berjalan, kita sedang beramal. Kita bercakap, kita sedang beramal. Mata terbuka melihat, kita sedang beramal. Sebab tu dalam bahasa Arab, amal masuk kerja. Cuma orang Melayu punya fikiran bila sebut amal je, dah beramal belum? Seolah-olah mengaji Quran, sedekah, bila dah habis mengaji, dah tak beramal lah. Tak demikian. Bukan demikian. Maksud amal tu kerja. Setiap gerak-geri perbuatan, setiap perasaan di hati, itu orang panggil amal. Setiap kali tubuh kita bergerak, kita beramal. Maka firman Allah, فَلْيَعْمَلْ amalan solihan. Maka hendaklah lam tu lam. Lam tu orang panggil lam amri kalau kita kerja nahu. فَلْيَعْمَلْ. Maka hendaklah kerjalah ia man tu. Amalan solihan, akan sebagai amal yang soleh, amal yang baik. Bukan hanya zikir, bukan hanya sembahyang. Kalau berniaga pun orang panggil amal. Nak pergi mana? Nak pergi beramal. Kita tengok dia berniaga. Berniaga juga setengah daripada amal. Sama ada menghasilkan pahala atau mendatangkan dosa. Itu juga amal. Dan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Wala, lam tu panggil lam, orang panggil lam tu la nahi. Wala, dan jangan yusyrik, jangan menyekutulah ia man tu biibadati rabbih, dengan ibadatkan Tuhannya. Idafah masdar kepada maf'ul. Biibadati rabbih, dengan ibadat akan Tuhannya. Jangan sekutu ahadan, satu pun jangan sekutu. Kan? Kaedah kita apa? An-nakirah fi siyaqil nafi tufidul umum. Kalau kita ngaji nahwu, isim nakirah duduk pada halaman nafi, ahadan isim nakirah kan. Kalau al-ahadu isim ma'rifah, bu' al-ilam datang tanwin ahadan, itu isim nakirah. Isim nakirah duduk pada halaman nafi. Sebab la dulu. Wala yusyrik. Kan? La dulu, belakang dia isim nakirah ahadan, orang panggil memberi faedah umum. Macam mana maksud dia? Wala yusyrik biibadati rabbih ahadan. Dan jangan menyekutulah ia mereka dengan ibadat akan Tuhannya. Jangan sekutu tu satu pun jangan. Itu maksudnya faedah tu umum. Satu pun jangan sekutu. Habis dah. Sebab dia tak terjemah. Sebab dia saya terjemah. Dan telah ikhtilaf ulama, telah berselisih para alim ulama, berselisih pada orang ini pada masalah orang yang beramal, yang menyekutui pada amalnya amal orang tersebut. Dia sekutu bagi Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala.
ulama berselisih pada orang yang syirik pada beramal. Menyutu tu akan pekerjaan dunia. Pasal apa semayang? Dia nakkan dunia. Ikutlah dunia tu sama ada dunia tu nakkan kaya, nakkan puja, itu dunia. Pasal bersedekah semata-mata nakkan dunia. Taprek dia, makan makan taprek. Kalau kita ngaji bahasa Melayu kat sekolah, kalau makan taprek ni oleh itu, maka oleh itu, atau makan tafrek lah. Jadi makan tafsil, jadi makan tafrek, seronoknya nahu ni. Maka memilih Ibnu Abdussalam, Izzuddin Ibnu Abdussalam, dan lain daripada Izzuddin Ibnu Abdussalam, memilih akan bahawasanya nya tak rujuk. Kalau nya tak rujuk, orang panggil halawasyan. Akan bahawasanya tiada pahala baginya, bagi orang tersebut, sekali-kali, sama sekali tak ada pahala. Kenapa sembahyang tarawih saya nakkan dapat makan dekat masjid? Dia nak begitu. Niatnya saya nak makan di masjid. Contoh kan? Dia nakkan dunia. Kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, langsung tak ada pahala. Kalau ibadatnya semata-mata kerana dunia, langsung tak ada pahala. Itu pandangan ulama yang pertama daripada Izzuddin Ibni Abdussalam. Kenapa sembahyang duha? Saya nak akan kaya dunia. Kalau semata-mata dunia, langsung tidak ada pahala. Dan memilihlah Al-Ghazali. Dan memilih Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahawasanya tak rujuk halawasyan, dengan iktibar, dengan ditilik sebab ia membangkitkan kepada amal. Orang panggil ba'is. Istilah Arab panggil ba'is. Sebab yang membangkitkan dia beramal, orang panggil ba'is. Apa sebab dia boleh beramal ni? Apa sebab dia boleh beramal? Kata Imam Ghazali, nak dapat pahala ataupun tidak pada ibadat itu, tilik pada ba'is. Tilik sebab yang boleh dia beramal. Bagaimana rupanya? Maka ni maka tafsil. Tadi maka tafriq, oleh itu ni maka tafsil. Dia nak huraikan. Maka tafsil ni nak huraikan. Maka jika adalah yang terlebih banyaknya, kan, maka padanya ada tafsil. Jika adalah yang terlebih banyaknya sebab itu pekerjaan agama, maka dapat bagi seorang itu pahala dengan qadarnya ke qadar sebab. Contoh, dia nak pergi mengerjakan haji. Sambil-sambil buat haji, duk menyaga sekali. Sambal-sambal, duk menyaga kain baju sekali. Tengok ba'is. Tengok sebab yang membangkitkan. Dia pergi haji tu semata-mata nak buat ibadat haji banyak ke, ataupun niat nak berniaga yang banyak. Kalau niat nak pergi haji 70%, sambil-sambil dah habis buat ibadat haji, ada bagi kurang seminggu dua, tak ada apa kerja, nak buat berniaga, 30% berniaga, 70% nak buat ibadah. Kata Imam Ghazali, qadar tu mengikut ba'is. Kalau 70% ibadah, pahala pun qadar 70%. Itu kata Imam Al-Ghazali. Atau adalah ataf perkataan Allah yang terlalu banyak. Atau tu huruf ataf. Atau kat mana? Ataf adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama. Tadi ibarat, maka jika adalah yang terlebih banyaknya sebab pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya bagi seorang. Kalau pergi Mekah, 70% nak berniaga, sambil-sambil tu buat pergi haji. Tujuan utama nak berniaga. 70% nak berniaga, sambil-sambil 30% saja nak berniaga, tak ada pahala. Atau kata Imam Ghazali, kalau berat pada dunia, tak ada pahala. Kalau berat pada akhirat, mengikut qadar akhirat itu saja. Dan jika bersamaan 50-50, pasal apa nak pergi Mekah? Haji pun nak buat, berniaga pun nak. Sama berat, 50%, 50%.
Kalau jika bersamaan keduanya dua sebab, nescaya gugur pahala keduanya dua sebab. Gugur pahala. Atau kata Imam Al-Ghazali. Kata Syekh Izzuddin, berat ke dunia saja, langsung tak ada pahala. Kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, ada sikit hamba dunia, langsung tak ada pahala. Kata Imam Al-Ghazali, ada tafsir. Kalau berat ke akhirat, 70%, 70% dapat pahala. Kalau berat ke dunia, tak ada pahala. Kalau bersamaan, gugur pahala. Itu beza pandangan ijtihad Imam Al-Ghazali dengan ijtihad Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Dan kalam Ibnu Hajar, yang Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar dua. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Guru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari tu, Syarah Sahih Bukhari. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Tufah tu lah. Kitab Tufah, Zawajir, nama sama, belakang lain-lain. Orang lain-lain. Dan kalam Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, disebut di mana? Ibnu Hajar sebut dalam Hasyiah Idah. Dalam Hasyiah Idah. Kitab tu kitab Imam Nawawi. Idah tu orang panggil Al-Idahu fi manasikil haji wal umrah. Ibnu Hajar buat Hasyiah. Asal kitab Al-Idah fil manasikil haji wal umrah, kitab Imam Nawawi, Syekh Ibnu Hajar dibuat Hasyiah. Kata Syekh Kalam Ibnu Hajar, cenderung kepada dapat pahala dengan qadar qasad. Ibnu Hajar di antara dua pandangan ulama, pandangan ulama yang pertama Izzuddin Abdul Salam. Yang kedua pandangan Imam Ghazali. Kata Ibnu Hajar, aku cenderung mengikut pendapat ijtihad Imam Al-Ghazali. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dapat pahala dengan qadar qasad, yakni qadar qasad orang yang beramal. Kalau qasadnya beramal 60%, sambil tu ambil 40% tu berniaga, pahalanya hanya 60%. Itu kata Ibnu Hajar mengikut akan Imam Al-Ghazali. Mutlaqan, semata-mata. Atau panggil mutlaqan, tak ada kait dah. Tak kait sikit banyak. Tak dikait, mana banyak mana sikit tak. Atau kata Syekh Ibnu Hajar, dapat pahala dah. Mana banyak, dunia banyak ke akhirat banyak, tak kira dah. Kalau akhiratnya 30%, pahala 30%. Kalau akhiratnya 60%, pahala 60%. Atau kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa dalil Syekh Ibnu Hajar kata demikian? Kerana firman Allah SWT, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka siapa yang beramal, ia siapa tersebut beramal akan misqal, qadar berat zarrah. Misqal tu orang panggil qadar berat zarrah. Ulama menafsirkan qadar berat zarrah sekadar mana? Qadar semut kecil. Siapa beramal qadarnya semut kecil, sikit halus. Semut kan tak pernah nampak halus. Qadar besar zarrah, ulama mufassirin menafsirkan sebesar semut kecil. Setengah ulama ditafsirkan sebesar habuk. Dalam ibadah 2 rakaat adalah sikit, kena akhirat sebesar habuk je. Kadang setengah ulama orang kinayah pada sedikit sangat. Misqal lazara ini kinayah pada sikit sangat je. Khairan yarah, nescaya dapat lihatlah ia, kan? Dapat lihat akan kebaikan. Walaupun sedikit je ada niat akhirat, sedikit je dalam sembahyang 2 rakaat 5 minit, 2 saat dalam 5 minit di sembahyang, hanya 2 saat saja,
nescaya dia boleh lihat. Walaupun 2 saat daripada 5 minit dia semayang, tujuannya ada untuk akhirat, nescaya khairan yarah. Dia akan dapat kebaikan, dapatlah. Kadar pahalanya sebesar 2 saat, bukan 5 minit. Pun dapat juga. Itu kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Itu tanda agama yang pertama, i'tiqad yang sah. Yang kedua, tanda agama yang kedua, benar qasad. Maksud benar qasad, dia ibadah dengan ikhlas. Yang ketiga, menyempurnakan janji, iaitu yang mengerjakan segala yang disuruh. Dan apa yang Allah perintah dikerjakan. Tanda orang ini sempurna agama dia. Yang keempat, ketiadaan melampaui sakat. Kalau baca singkat tak pernah kena kan? Ketiadaan melampaui singkat tak kena tu. Sakat. Kan? Tanda agama yang keempat, ketiadaan melampaui sakat tu barangkali. Bahasa orang petani. Had lah, sakat nama panggil had. Kalau baca singkat tak kena, ketiadaan melampaui singkat. Tak kena tu singkat, sakat. Sekatan, maknanya had sempadan. Tanda agama yang keempat, ketiadaan melampaui sakat, yakni orang panggil had, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ada batasan. Bukan semua benda kita boleh buat. Dan ada yang kita boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Apa yang Allah perintah, kita kena buat. Apa yang Allah larang, kita kena tinggalkan. Itulah dikatakan ketiadaan melampaui sakat had, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Kemudian kata mu'alif, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Melengkapi agama atas 3 perkara. Ini isyarat pada hadis datang maka Jibril AS meletakkan dua lutut, berhadap dua lutut Nabi, letakkan tangan Jibril atas paha Rasulullah, hadis tersebut kan? Atau orang panggil, kata setengah ulama, 3 hari kemudian, kan? Barulah bagi Rasulullah SAW panggil Sayyidina Umar, wahai Umar, 3 hari kemudian, adakah kau tahu siapa datang? Allah Rasul A'lam, kata Sayyidina Umar, itulah haza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah SAW, itu maka Jibril datang nak mengajarkan akan kamu tentang agama kamu. Beruntung sahabat depan mata melihat Jibril. Cuma menyerupai lah, bukan rupa sebenar. Atau kelebihan orang yang sahabat yang semasa hidup dengan baginda Rasulullah SAW. Itulah kesempurnaan agama itu 3 perkara. Yang pertama Islam, 5 rukun. Yang kedua iman, 6 rukun. Yang ketiga ihsan, 2 rukun. Kemudian kata mu'alif, bermula Islam itu wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma aftah bihi kama takafutuhal 'arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum semua. Tak ada.